Hello healthy people. Selamat kita bertemu lagi dalam satu episod Cara Nak Kurus Langkah Kedua. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingat, pada episod yang lepas saya telah berkongsi cara untuk menurunkan berat badan tanpa membebankan langsung, iaitu dengan 4 cara. Iaitu cara yang pertama, dengan mengurangkan minuman bergula ataupun minuman dengan air yang berkalori kosong. Kedua, minum setengah jam sebelum mula makan. Dan ketiga, kita makan malam lebih awal. Dan keempat, tidur yang cukup. Ramai telah mencubanya dan mungkin pada ketika ini berat badan anda sudah pun mencapai satu tahap yang statik. So, bagaimana cara untuk menurunkan lagi berat badan? Kita lihat episod ini. Baiklah, ingin sekali lagi saya mengingatkan bahawa video-video yang saya kongsikan ini merupakan cara untuk menurunkan berat badan tanpa membebankan. Ramai yang terlupa bahawa diet ni adalah penukaran cara pemakanan seumur hidup. Iaitu kita akan tukar cara kita makan daripada hari ini sehinggalah masa-masa akan datang. Oleh itu, video-video yang saya kongsikan ini tidak akan menunjukkan cara menurunkan berat badan yang begitu drastik. Saya cuma aim penurunan berat badan 0.5 kilo sehinggalah 1 kilo dalam masa 1 minggu. Ini adalah kerana satu, cara penurunan berat badan ini adalah lebih sihat dan juga tidak akan berlaku rebound, iaitu tiba-tiba saja bila kita tertinggal cara pemakanan kita, tiba-tiba berat kembali ke asal. Kita tak nak yang itu. Kita mahukan penurunan berat badan yang slow tetapi dia steady. Baik, kali ini saya akan berkongsi dengan semua tentang formula tambah tolak 50%. Tambah tolak 50% ini adalah satu formula di mana kita akan cuba lagi mengurangkan kalori makanan kita sebab berat badan kita pada ketika ini telah pun statik setelah kita membuat langkah yang pertama dahulu. So, apakah itu formula tambah tolak 50%? Okey, ia adalah berkait rapat dengan apa yang kita makan. Diskaun 50% ataupun kurangkan 50%. Buang 50% daripada anda punya karbohidrat. Bermaksud kurangkan nasi anda sehingga 50%. Jika sebelum ni anda makan nasi 3 sendok ataupun 4 sendok, kurangkan dia menjadi 1,5 sendok ataupun menjadi 2 sendok. Dan apakah pula tambahan 50%? Kita mahu menambah portion ataupun kita ingin menambah porsi sayur-sayur kita. Jika sebelum ni mungkin sayur kita hanya 1 sudu ataupun 1 sudu setengah, kita naikkan sehingga 2 sehingga 3 sudu. Dan pada ketika ini, kita kekalkan bilangan protein. Tak kisahlah ayam ke, ikan ke, daging. Dan juga cara masakan, kekalkan supaya tak adalah perubahan selera yang ketara. Dengan ini, jika anda fikirkan, pengambilan kalori anda akan turun tanpa anda sedar. Alah doktor, berat sangatlah 50%. Okey, tak apa. Kalau tak boleh turunkan sehingga 50%, kurangkan 25% sebagai permulaan. Tetapi, nanti apabila perut anda sudah biasa, boleh kurangkan lagi 25%. Begitu juga dengan sayur-sayuran. Seterusnya, pada video ini juga, saya ingin berkongsi dengan anda apakah lauk-lauk yang biasa saya makan dan saya dapati ia membantu dalam menurunkan berat badan. Okey, ada 5 lauk yang biasa saya makan. Yang pertama sekali adalah daging ataupun ayam masak black pepper. Ini memang satu, dia mudah disediakan. Nombor 2, kalorinya tidak tinggi. Apa yang saya maksudkan kalori tidak tinggi? Sebarang lauk yang
dalam satu serving bilangan kalorinya dalam lingkungan 150 sehingga bawah 200, saya anggapkan makanan itu ataupun serving itu adalah bagus untuk penurunan kalori saya. Lauk kegemaran saya yang kedua pula adalah tom yum ayam. Tom yum ayam yang lebih bagus jika kita hanya makan isi ayam saja. Kalorinya pun tidak tinggi seperti yang saya tunjukkan di dalam gambar ini. Lauk yang biasa saya makan yang ketiga pula adalah ikan singgang ataupun ikan rebus dicicah budu. Tetapi berhati-hati sebab budu ni mempunyai kandungan sodium yang tinggi. Kita tidak mahu makan ikan singgang ini sampai menghirup budu tu. Kita cuma nak cicah saja untuk mendapatkan rasanya. Itu lauk kegemaran saya yang ketiga. Seterusnya, lauk kegemaran saya adalah sup daging. Sup daging ni memang amat mengenyangkan. Saya suka makan di dalam mangkuk dan dimasukkan nasi di dalam mangkuk tersebut dan makan macam ala-ala bubur begitu. Ia memang mengenyangkan walaupun portionnya adalah kecil. Dan akhir sekali lauk kegemaran saya yang saya kira tidak mempunyai kalori yang terlalu tinggi adalah patin masak tempoyak. Sebagai orang yang duduk di negeri Pahang, ikan-ikan sungai ini memang terbaik, segar, dan patin masak tempoyak mempunyai kalori lebih kurang 150 hingga kurang daripada 200 kilokalori dalam satu serving. Ingat tak lagi, sebelum ni kan saya pernah bercakap bahawa untuk menurunkan berat badan, ia melibatkan 70% disebabkan oleh dapur iaitu pemakanan kita, manakala 30% disebabkan oleh senaman. Maka itu sebab kita dah berada di dalam langkah yang kedua, maka saya menyarankan kita mulalah bersenam. Tetapi tak perlulah nak lari maraton, tak perlu. Hanya berjalan sehari mungkin dalam 3 km. 3 km tu lebih kurang kalau kita berjalan yang agak laju sedikit, mungkin dalam 40-45 minit. Cukup. Tak perlu hari-hari. Jika boleh buat hari-hari lagi bagus sebenarnya. Tapi jika boleh selang sehari pun dah cukup cantik. Mulakan senaman sebagai langkah kedua ni untuk pertama sekali meningkatkan metabolisme kita supaya lebih banyak kalori yang kita gunakan. Okey, bayangkan sekarang pengambilan kalori kita dah mula kurang, pembakaran kalori bertambah, bilangan bersih kalori akan menjadi lebih rendah daripada kebiasaan. Dan insya-Allah berat badan kita akan dapat diturunkan sehingga ke berat badan yang ideal. Saya ulang lagi sekali, dalam langkah kedua ni saya berkongsi tentang formula tambah tolak 50%. Iaitu pertama sekali kita mengurangkan karbohidrat sebanyak 50%, kita kurangkan nasi ataupun mungkin roti yang kita ambil 50% dalam satu serving, tetapi kita menambah 50% daripada segi sayur-sayuran dan kita maintain dan kita kekalkan portion protein kita. Saya juga berkongsi tentang lauk-lauk yang biasa saya makan yang saya rasakan bilangan kalorinya tidak tinggi. Masih boleh jika mahu makan makanan bergoreng, tapi kalau katakanlah sebelum ini asyik makan ayam goreng saja hari-hari, tukar sedikit, mungkin julatkan dia selang sehari. Dan akhir sekali saya kongsikan pada langkah kedua ini kita sudah masukkan elemen senaman. Tapi elemen senaman yang saya maksudkan adalah berjalan. Mungkin antara 30 hingga 45 minit dalam satu hari. Boleh buat setiap hari jika mampu. Jika tak boleh, buat selang sehari pun tak apa. Jika tak boleh juga, buatlah satu hari buat, rehat 2 hari, satu hari buat, rehat 2 hari. Asalkan kita bermula. Dan pelan-pelan, anda boleh meningkatkan intensity, iaitu berjalan semakin laju contohnya, ataupun akhir sekali, mulakan dengan slow jog. Tetapi jika berat badan anda terlalu tinggi, mungkin mengayuh basikal adalah satu alternatif yang baik juga. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, selamat
mencuba langkah kedua, cara nak kurus. Saya doakan semua orang berjaya mencapai berat badan yang ideal. Dalam video saya yang akan datang, saya itu kira macam video yang ultimate lah cara nak kurus. Itulah cara yang saya gunakan untuk turunkan berat daripada 75 kilo sehingga ke 67 kilo. Saya akan kongsikan dalam video akan datang. Tetapi tujuan saya buat langkah pertama, langkah kedua dan akan datang langkah ketiga supaya orang yang ingin menurunkan berat badan ini tidak rasa terbeban dan berasa seronok kerana tidak perlu berlapar, tetapi pada yang sama boleh melihat keputusan penurunan berat badan itu. Ingat, slow and steady, insya-Allah kekal. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Saya doakan semua orang berjaya mencapai hasrat untuk menurunkan berat badan. Dan Assalamualaikum healthy people.